Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas pengajian Imam Kisai. Sekarang kita berada dalam tajuk yang ketujuh, iaitu Imam Kisai Al-Kufi, merupakan imam yang terakhir bagi qiraat 7 Tariq Asy-Syatibi. Jadi ini dia punya mi'yar ta'allum. Seperti biasalah, seperti tajuk-tajuk sebelum ini, pelajar dapat membaca, mengetahui bab basmalah, bab mat dan qas, bab fath imalah, bab imalah ta'nis. Yang ini ada satu bab yang baru. Dan Imam Kisai, dia ada satu bab, iaitu imalah ta'nis fil waqaf. Berbeza dengan sebelum ni. Contohnya Imam Khalaf, dia ada satu bab, iaitu bab waqaf pada huruf Hamzah. Imam Hisham, dia ada bab waqaf pada huruf Hamzah, khas untuk Imam Hisham dan Imam Hamzah. Adapun untuk Imam Kisai ini, dia ada satu bab, iaitu bab imalah ta'nis. Okay, kita akan tengok nanti selepas ini. Okay. Imam Kisai Al-Kufi ismuhu Ali bin Hamzah bin Abdullah, kunyatu Abul Hasan. Tarikh wafat dia 160 Hijrah. Imam rawi dia ialah Imam Abul Harith. Yang kedua Imam Ad-Duri. Ad-Duri ni adalah orang yang sama dengan Imam Duri Abu Amru, orang yang sama, tetapi dia ada dua riwayat. Yang pertama dia ambil satu bacaan daripada Imam Abu Amru, yang keduanya diambil bacaan daripada Imam Al-Kisai. Satu dipanggil Duri Abu Amru, yang kedua dipanggil Duri Al-Kisai, dan ianya adalah orang yang sama. Okay. Imam Abul Harith ismuhu Al-Layth bin Khalid Al-Maruzi, kunyatuhu Abul Harith. Okay. Tarikh wafat dia 240. Imam Ad-Duri ismu Hafs bin Umar bin Abdul Aziz, kunyatuhu Abu Amru Ad-Duri. Okay. Kita tengok di sini tarikh milad dia 160 dan tarikh wafat dia 246. Cuma di Imam Abu Haris ini tidak ada rekod untuk tarikh kelahiran, yang ada tarikh wafat. Okay. Dan kita lihat Imam Ad-Duri, dia sempat berada 10 tahun dengan Imam Al-Kisai. Adapun Imam Abul Haris, tidak ada rekod dalamnya. Okay. Di bawah ni ada latihan. Ma ismul Imam Al-Kisai Al-Kufi. Apakah nama Imam Al-Kisai Al-Kufi? Jadi pelajar boleh jawab sendirilah. Tak perlu tulis. Kita baca dan kita tengok balik jawapan di bawah tanpa kita lihat di atas. Baik, seterusnya manhaj Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi fil qira'ah. Babul basmalah. Qara'a Al-Imam Al-Kisai Al-Kufi bi isbatil basmalah baina kulli surataini illa baina surah Al-Anfal wa surah Taubah. Imam Kisai ini mengekalkan basmalah di antara dua surah, melainkan surah Anfal dan surah Taubah. Ini macam kita lah, Imam Hafs yang kita baca. Sebelum ni kita jumpa ada imam yang baca saktah, ada imam yang baca wasal. Tapi yang ini baca macam kita. Bila nak basmalah, dia kena berhenti. Sambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bila contohnya dia habis surah An-Nas, surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dia kena berhenti, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dan dia baca surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, macam biasa. Ini ada contoh dalam surah Ad-Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Okay. Di bawah ini ada syawahid. Qala al-Imam Asy-Syatibi wa basmala baina surataini bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula.
qara'a Imam Al-Kisai Al-Kufi bi isbat basmalah baina kulli suratain illa baina Anfal wa Taubah. Sebelum ni kita dah tengok dah kan, ra ni siapa, nun siapa, dal siapa, ba siapa, bisunnatin tu. Okey. Seterusnya bab mad wal qas. Qara al-Imam Al-Kisai Al-Kufi fil mad al-mufasil bit tawassut ay bi arba'i harakat. Ini macam kita lah haf. Ya. Fa in yanfasil fal qasru badirhu taliban bi khulfihi ma yurwi kadaran wa mukhdala. Ini ada nota yang telah saya berikan. Ya. Kita kena ingat siapa yang baca dengan 2, siapa baca 2 dan 4, siapa baca dengan 4 saja, siapa baca dengan 6 saja. Ya. Dan itu perlu kita hadam betul-betul. Ya, qara al-Imam Al-Kisai Al-Kufi fil mad al-munfasil bitawassut ayu bi arba'i harakat. Jadi mad wajib dengan mad jaiz dibaca dengan tawassut munfasil ataupun mad muttasil dibaca dengan tawassut juga. Babul fath wa imalah. Qara'a al-Imam Al-Kisai Al-Kufi bil imalah. Ini imalah. Dibaca dengan imalah fi zawatil ya, pada zawatil ya yang ada ujung di huruf ya tu ya. Wal alifat, dan alif-alif marsumah ya'an fil mashaf, dan alif-alif yang ditulis sebagai ya dalam mashaf. Contohnya at-Taurah, asalnya alif tetapi diletakkan huruf alif. Asalnya huruf alif tapi ditulis rumah ya, tak tulis alif betul-betul. Okay. Wal alifat al-waqi'ah baina ra'ain, dan alif di antara 2 ra. Ya. Thanihima mutatarrifah, yang keduanya berbaris, yang di ujungnya maksurah. Okay. Tengok al-abrar, ada 2 alif, ada 2 ra, alif di tengah-tengah, dan huruf yang ra yang terakhir itu berada di ujung dan di bawah. Ri itu abrari, ri di hujung. Ri itu adalah huruf ra di hujung dan berbaris bawah. Alladhi khalaqa fasawwa, kena baca imalah. Walladhi qaddara fahada, والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى كلا إن كتاب الأبرار لفي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. Jadi kenapa kita baca dengan imalah pada abrar ni? Kerana ada huruf alif di antara 2 ra, dan ra yang terakhir berbaris kasrah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Okay. Kenapa dibaca dengan Taurat, dibaca dengan imalah? Kerana al-alif marsumah, yang tulis alif ditulis ya'an, rupa ya, fil mashaf, dalam mashaf. Yang keduanya bab imalah ha ta'nis fil waqaf. Ini satu bab yang baru yang ada khas pada Imam Al-Kisai saja. Qara al-Imam Al-Kisai Al-Kufi bil imalah. Membaca Imam Al-Kisai Al-Kufi. Kufi ini daripada Kufah lah. Macam kita Haf Asim. Haf an Asim Al-Kufi daripada Kufah. Bil imalah, dengan membaca imalah. Fiha it-ta'nis, pada ha ta'nis. Ha ta'nis ya. Ha ta'nis tu apa dia? Itu huruf ta Kita tengok jalan contoh di bawah tu. Al-Ghashiyah, itu dipanggil ha ta'nis. Ghashiyah, huruf ta di hujung tu. Allati sabaqaha
harf min hurufil 15. Ya, dengan syarat, ya, allati sabaqaha, sebelum ha ta'nis itu, sebelum huruf ta itu, sabaqaha harfun min hurufil 15, daripada huruf yang 15. Aindal waqfi, ketika waqaf sahaja, ya, ketika waqaf sahaja. Wahia majmu'ah, yang ini terhimpun dalam satu perkataan, kama yali, seperti mana yang ada di ini. Fajasat Zainabun li zawdi syamsin. Ni. Okay. Contohnya, ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Kenapa dia baca dengan imalah ha ta'nis? Kerana sebelum huruf ha ta'nis itu, huruf ta itu, ya, ada huruf ya. Kita tengok, ya, ada huruf 15 tu, fajasat Zainabun, kat itu. Lepas za itu ada huruf ya. Amilatun nasibah. Dia baca dengan amilatun nasibah. Boleh juga kalau kita berhenti dekat amilah. Dia baca dengan imalah. Baik. وقرأ الإمام كسائي الكوفي بالإمالة في هاء التأنيث عند الوقف إذا سبقها حرف من حروف أكهر بهذه الشروط الثلاثة. Dan membaca Imam Kisai Al-Kufi bil imalah fi ha'i ta'nis, pada ha ta'nis عند الوقف إذا سبقها من حروف أكهر. Membaca Imam Kisai Al-Kufi dengan imalah pada ha ta'nis ketika waqaf, idza sabaqaha, kalau jika sebelumnya, ya, ada huruf harfun min hurufin akhar, daripada 5 huruf ini, ya, alif, kaf, ha, ra. Kita tengok di depan tadi, ada tak huruf alif, kaf, ha, ra? Tak ada, kan? Fajasat Zainabun li zawji syamsin. Yang ini tak ada syarat, ya. Dia tak ada syarat. Yang ini ada 3 syarat. Yang pertamanya, ya, idza kana qablaha harfun min hurufin akhar. Jika kana qablaha, sebelum huruf, min hurufin akhar, daripada huruf akhar ini, huruf kaf ke, huruf alif ke, huruf kaf ke, huruf ha ke, huruf ra, wa qablaha kasrah, sebelumnya baris kasrah. Contoh kita tengok al-malaikah, itu, ya. Sebelum kaf ada huruf baris kasrah, iaitu huruf hamzah. Jadi memang lepas kaf itu ada huruf ta ta'nis lah. Boleh dibaca dengan imalah, ya. Kalau sebelumnya baris fathah, tak boleh. Mestilah sebelum huruf akhar ini adalah huruf yang berbaris kasrah. Al-malaikah, dibaca dengan imalah. Okey. Yang keduanya, idza kana qabla harfun min hurufin akhar wa qablaha ya'an sakinah. Sebelumnya ada huruf ya yang sakinah, ya yang mati. Contoh kita tengok kahai'ah, ya. Kahai'ah. Ya, sebelum hamzah itu, sebelum huruf alif itu ada huruf ya yang berbaris mati. Boleh dibaca dengan imalah. Ni formula, ya. Bila ada formula, kena ingat betul-betul lah, ya, supaya kita tidak membawa satu bacaan qiraat yang menyimpang, yang kita kata ini adalah qiraat Kisai, tetapi kita telah bawa satu ajaran yang baru dalam bacaan Al-Quran. Itu adalah qiraat yang sesat lah, ya. Idza kana qabla harfun min hurufin akhar, jika sebelumnya, ya, huruf daripada huruf akhar ini, wa qablahu sakinun, sebelumnya, sebelumnya berbaris mati. Kita tengok la'ibrah, huruf akhar ini adalah huruf ra, sebelumnya ada huruf yang wa qablahu sakinah, huruf yang mati, iaitu huruf ba. Wa qabla sakin harfun maksur, ya, sebelum huruf yang mati itu, huruf ba yang mati itu ada huruf baris bawah. Ni cukup susah lah.
Ya. Huruf akhar itu ya, sebelumnya ada huruf yang berbaris mati, dan sebelum huruf yang berbaris mati itu adalah huruf yang huruf berbaris bawah. Tu kita kena ingat betul-betul lah. Ya, boleh dibaca dengan la ibrah. Okey. So untuk bab waqaf ini ada huruf-huruf tertentu. Ya, pertamanya huruf yang 15 ini boleh dibaca ketika waqaf tanpa ada kaedah. Al-ghashiyah, amilah. Kalau kita berhenti amilah, kalau kita sambung amilatun nasibah. Akan tetapi ada 5 huruf ini ada kaedah-kaedah sebelumnya. Ya. Yang pertamanya sebelumnya berbaris kasrah. Al-malaikah boleh baca dengan imalah. Yang kedua ini sebelumnya ada huruf ya mati. Kahai kahai Yang ketiganya ada huruf mati sebelumnya, dan sebelum huruf mati itu ada huruf berbaris kasrah. Contohnya la ibrah. Okey. Baik, ini adalah untuk kaedah saja. Baik, seterusnya kita sambung ke bahagian yang kedua untuk bacaan Imam Al-Kisai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.